Bismillah, alhamdulillah, syukrulillah, ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Mana-mana orang yang mengharapkan jumpa dengan Allah, yakni janji baik Allah, balasan baik daripada Allah, maka wajiblah dia menjadi hamba hanya kepada Allah, beramal ibadat yang baik, beramal dengan amalan yang soleh, dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah sedikit pun. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita boleh berhimpun sekali lagi. Saya hampir lupa dah kuliah pada malam ni. Dia berjanji tempat lain. Wujudnya bagi peringatan semalam. Tajuk yang diberinya tauhid di dalam kehidupan dan meninggalkan syirik sama sekali. Kalau tak silap begitulah lebih kurang. Pihak masjid bui main tajuk-tajuk. Para hadirin semua, tauhid ialah perkara nombor satu sekali yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ibrahim Al-Laqani dia sebut dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid, dia kata, summa salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhid. Selawat salam minta Allah Ta'ala turun dan tetapkan di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan membawa tauhid. Karena ketika tu penduduk Mekah, orang Arab Quraisy, mereka ni mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesembahan berhala. Dan ini bukan baru kali pertama. Manusia yang mula-mula sekali jadi abadatul awthan, penyembah berhala, ialah umat Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh ni ialah generasi pertama yang mensyirikkan Allah dengan berhala. Maka turun-temurun sampailah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Keliling Kaabah tu ada 300 lebih berhala, yang mana berhala-berhala ni diukir atau dipahat, direka, dibuat berdasarkan tokoh-tokoh orang-orang soleh yang terdahulu. Maka dianggap bagi mereka ini sebagai satu wasitah, tawassut antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan begitu, Allah Ta'ala utuskan Nabi kita ja'a bit tauhid, datang ia dengan membawa tauhid, yakni menuntuti di atas umat supaya mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Asal perkataan tauhid ni daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Itu asal perkataan tauhid. Tidak sebut tauhid. Tak tahu di mana-mana itu tauhid. Apa tauhid? Asal daripada perkataan wahada yuwahidu
tauhidan. Nah, itu asal perkataan tauhid. Dari segi bahasa Arabnya, makna tauhid atau definisi tauhid ini ialah ja'lu syai' wahidan. Itu ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ataupun dikata juga al-ilmu bi anna syai'a wahidun, mengetahui dengan sesuatu benda itu satu. Satu tauhid tu. Kita jadikan sesuatu itu satu, tauhid. Kita tahu dengan sesuatu benda itu satu, itu tauhid. Dari segi lughah, dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa Arab. Maknanya kalau kita tahu bini kita ada satu, tauhid. Nah, kita tahu kata kereta kita ada satu, sebuah aja, tauhid. Kita tahu rumah kita ada sebuah, tauhid. Tapi tauhid itu dari segi bahasa. Penting kau ustaz sebut sini? Penting. Walaupun bukan di sini maksud yang kita kehendak. Nah, dan bukan di sini, bukan yang nanti kita nak sebut ni juga tajuk pada malam ni. Sebab tauhid ni ada tauhid dipanggil i'tiqadiyah, pegangan. Ada tauhid yang bahasa zauqiyah, kecapan rasa di batin hati. Nantinya tauhid zauqiyah tu sebenarnya kembali kepada tauhid pada lughah tadi. Maka sebab tu penting juga tahu tu. Nah, jadi jangan ingat kata apa duk sebut bahasa, masuk istilah syarak tu lah ustaz. Dah. Lalu kata kita ngaji kitab fiqh. Nah, ngaji kitab fiqh kau kita apa tak kira lah. Ulama bila nak sebut sesuatu benda tu dia sebut ta'rif. Nah, nak sebut satu hukum, contoh sembahyang. Apa hukum sembahyang 5 waktu? Sebelum nak masuk menyata ke hukum sembahyang 5 waktu ni apa, terlebih dahulu dia akan sebut sembahyang ni apa. Tu. Nah, definisi, ta'rif dia panggil. Sebab kalau kita tak tahu definisi, sesat. Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Itu dia panggil ta'rif, definisi. Kalau bahasa orang dulu-dulu dia panggil peta-petaan. Peta. Kita nak pergi ke mana kena ada peta. Tak tahu peta, sesak jawab dia. Zaman ni map location. Nah, weh kau map location ikutlah. Itu dia panggil definisi. Bahasa kita lain panggil definisi atau ta'rif. Apa? Makanat, barang yang adalah ia, ma'rifatuhu, barang yang adalah mengenal akan dia, sababan li ma'rifatil mu'arraf, sebab bagi kita kenal benda yang nak dikenal. Kita tahu dia sebab bagi kenal benda yang nak dikenal. Kita nak tahu semaya ni apa, kita tahu definisi. Oh, tahulah semaya itu apa. Contoh, maka ulama dia akan sebut as-salatu lughatan, ad-du'a'u bil khairi, wa syar'an. Ni wa syar'an yang kita nak sebenarnya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi bi syara'it makhsusatin. Contoh, padahal kita naknya syara'an, tapi kenapa ulama sebut juga lughatan? Ada sebab tu. Jangan kita kata tak payah sebutlah, habis masa je. Jangan. Ada sebab. Nanti bila kita mengaji lama-lama barulah kita patutlah gitu. Patutlah ulama sebut lughatan tu. Sama juga. At-tauhidu lughatan ja'lu syai'i wahidan aw al-ilmu bi anna syai'i wahidun. Nah, kita menjadikan sesuatu itu satu, ataupun kita tahu dengan sesuatu itu ialah satu. Itu tauhid dari segi bahasa. Nah, kemudian di sana dia panggil ada tauhid istilahan, dia panggil tauhid dari segi istilah. Apa? Yaitu fannul ilm al-mudawwan, mata pelajaran ilmu yang dibukukan. Dia panggil pengajian ilmu tauhid. Ilmu situ makna fannul ilm. Ilmu bukan makna mengetahui. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu matematik, ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu apa lagi, geografi. Bukan makna ilmu tu
mengetahui, tapi pengetahuan. Ya, ilmu ni ada dua makna. Ada ilmu dengan makna pengetahuan, ada ilmu dengan makna mengetahui. Nah, jadi ilmu tauhid, bukan makna mengetahui tauhid, mana pengetahuan tentang tauhid. Itu dia panggil tauhid dari segi istilah. Jadi kalau orang panggil tauhid, ngaji tak tauhid? Itu maksudnya apa? Maksudnya mengaji ke dak mata pelajaran yang dibukukan yang membicara tentang perbahasan akidah. Nah, yang bila kita mengaji dia sebab bagi kita boleh beriman, boleh percaya pada Allah dengan betul, boleh percaya dengan malaikat dengan betul, boleh percaya dengan rasul dengan betul, boleh percaya dengan kitab, segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dengan betul. Boleh kita percaya dengan hari kiamat dengan betul, boleh kita percaya dengan qada dan qadar dengan betul. Itu dia panggil tauhid dari segi istilah, kena kepada mata pelajaran yang dibukukan. Itu dah. Maka adakah hak ni hak Nabi SAW bawa? Tidak. Bukan Rasulullah bawa mata pelajaran ilmu tauhid. Ada zaman Nabi gitu. Zaman Nabi tak ada mengaji malam Isnin tauhid, esok Nabi ajar fiqh pula, lusa Nabi mengajar tasawuf, lepas tu Nabi mengajar tafsir, lepas tu Nabi mengajar hadis, tajwid sekali. Tak ada gitu. Kalau begitu, apakah makna tauhid dari segi syarak, yakni diutuskan Nabi SAW dengan membawa tauhid? Maka di sini ulama kita memberi takrif at-tauhidu syar'an. Tauhid dari segi syarak ialah ifradul ma'bud, menunggalkan yang disembah, bil ibadati dengan ibadat, ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Itu dia panggil tauhid dari segi syarak. Apa? Menunggalkan yang disembah dengan ibadat serta dipegang di dalam hati akan bersangat-sangatan esa, bersangat-sangatan tunggal ia yang disembah tadi pada zat, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Itu dia panggil tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawannya apa? Lawannya syirik. Asyirku. Apa syirik? Idkhalu syai' fil ibadah ma'allah. Memasukkan sesuatu di dalam ibadah serta Allah. Ma'a i'tiqadi ta'addud, serta diiktikadkan ta'addud, berbilang-bilang, al-ma'bud yang disembah tadi, serta Allah tadi, nisbah zatnya, zatan wa sifatin wa af'alan. Itu dia panggil syirik. Dan syirik ada dua. Satu dia panggil syirkul akbar, syirik yang teramat besar, yakni syirik yang dibicara di dalam ilmu akidah, syirik yang tidak sekali-kali Allah ampun dosa tersebut. Itu dia panggil syirik akbar, ataupun dipanggil juga syirkun jaliyun, syirik terang-terangan. Itu dia panggil syirik dalam perbahasan ilmu akidah. Ada satu lagi syirik dia panggil syirkul asghar, syirik yang kecil, kecil mana halus, tak nampak. Ataupun dipanggil juga syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Maka syirik ni bukan bicara di dalam ilmu akidah, dan bukan masuk di dalam ayat Allah Ta'ala kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik. Bukan syirik tu.
hak Tuhan sekali-kali tidak akan ampuni syirik akbar tadi, bukan syirik khafi, bukan syirik asghar. Syirik asghar ni mana? Yang dibicara di dalam ilmu tasawuf. Nah, bicaranya dalam ilmu tasawuf. Mana? Tentang riya, ujub, sum'ah, takabur, ananiyah. Itu dia panggil apa? Perbicaraan tentang syirik khafi, syirik asghar. Sehingga dalam ilmu tasawuf ni dia kata arba'atun muhlikatun lil 'abdi, 4 perkara yang menghancurkan agama bagi seorang hamba. Mana? Arba'atun kalimatun muhlikatun lil 'abdi, 4 perkataan yang membinasakan agama bagi hamba. Mana? Ana wa nahnu wali wali apa lagi? Satu lagi, ana aku, nahnu kami, wali milik bagiku. Apa lagi? Satu lagi tak ingat dah perkataan dia. Dia tu menggambarkan ananiyah, keakuan diri. Nah, ini hak aku semaya, aku alim, aku soleh, harta aku, nah ini milik aku punya, hak aku. Itu dia panggil syirik khafi, dia panggil merasakan keakuan diri. Hak tu bicaranya dalam ilmu tasawuf. Nah, berat ke hak tu Ustaz? Hak tu berat, tapi tidaklah mencederakan akidah. Kalau diampun oleh Allah, masuk syurga. Kalau seorang tu dia mujahadah lawan, nah, sehingga hilang dalam jiwa dia tu sifat takabur. Takabur ni makna rasa diri lebih baik pada orang. Itu takabur. Merasa kehebatan diri dia lebih baik. Ana khairum minhu. Katanya siapa? Iblis. Aku lebih baik daripada dia, daripada tu Adam. Itu takabur tu. Tu syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Tapi walaupun kita kata dia tidak mencederakan akidah, tapi kalau seorang itu dia tidak belajar dan dia tak tahu bahawasanya tu kabair, dosa besar. Mana? Takabur tu dosa besar, riak tu dosa besar, ujub sum'ah dosa besar. Maka dia pelihara sifat-sifat tersebut. Dia tidak mujahadah lawan, dibimbanginya boleh membawa kepada kufur. Nah, tengok iblis. Iblis ni maksiat apa dia buat? Bukan togok arak, bukan berjudi, bukan berzina. Nah, hanya takabur. Lalu apa natijah akhirnya? Kufur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia iblis daripada mentaati perintah Allah. Wastakbara, takabur dia. Wa kana minal kafirin, dan adalah ia iblis setengah daripada orang-orang yang kafir. Ini bahaya. Walaupun dia tu tidaklah orang panggil merosakkan akidah daripada awan, tetapi kalau kita tidak perangi dia, tidak mujahadah lawan dia, maka dia nantinya akan membawa kepada berbahaya pada akidah juga di akhir. Maka sebab tu antara lain ilmu fardu ain selain daripada tauhid, fiqh, ada juga tasawuf. Jadi jangan ingat tasawuf tu ilmu tinggi-tinggi, ilmu orang nak jadi wali, nak terbang, nak khamat. Bukan. Ada hak fardu ain ilmu tasawuf ni. Mana? Hak tadi? Hak tahu sifat mazmumah dalam jiwa kita, sifat-sifat yang dicela dalam diri kita ni kita tahu, kemudian kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh lawan. Mujahadatul balighatu, mujahadah yang bersangat-sangat terlawan. Takhalli dia panggil, untuk kokok kikih buat. Dan kita kena tahu juga sifat-sifat yang mahmudah, yang dipuji oleh Tuhan, supaya kita mujahadah, tahalli, bersepakai, berhias.
dengan sifat-sifat yang dipuji. Itu semua tu memerlukan kepada mujahadah. Nah, mujahadah bukan mujauh dah. Mujahadah. Mana? Jid wal ijtihad. Bersisi lengih bercawak kotak, bersungguh-sungguh. Lawan apa? Lawan nafsu dan syaitan. Sebab dua ni musuh Allah dengan Rasul raya. Mana Allah Taala kata, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu tu musuh yang nyata. Nabi pun sabda, inna a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu kamu yang ada dalam diri kamu. Maka sebab tu dalam diri kita ni sentiasa syaitan bertenggek, nafsu jahat pun menyokoh. Bahkan hak sejahat-jahat lebih daripada syaitan, nafsu kita tu sendiri. Nafsu kita tu sendiri. Sehingga katanya alim ulama, tawaqqa nafsak la ta'man ghawa ilaha. Mu kena beringat dengan nafsumu, jangan mu rasa aman dengan tipu daya nafsumu. Sebab apa? Li'anna nafsal insan, karena nafsu seorang manusia itu akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitana, terlebih keji dan terlebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Ada itu ni 70 ekor syaitan tu jahat kita lagi weh. Sebab cuba tengoklah, kata ulama, kita nak cam lintasan di dalam diri kita tu daripada syaitan atau nafsu begini. Kalau khatir nafsaniyah, lintasan daripada nafsu, dia berbentuk seumpama budak-budak kecil yang merengek-rengek, menangis-nangis, meronta-ronta apabila dia nak sesuatu daripada ibu bapa dia. Nah, Fak kita ni mesti ada anak-anak kecil belaka dulu. Nah, lelah ni boleh jadi cucu dah. Ada cucu cicik dah. Nah, enggak datuk-datuk belaka, Tan Sri belaka dah fak kita ni. Nah, masa anak-anak kita kecil lagu mana? Dia nak main ni. Lagu mana? Nah, mudah dah? Tak mudah. Bah, nak main ni. Tak payahlah. No. Tak payah. No, tak kira. Kayak gitu kan? Dia gelepan no. Tak usah balik, duk ke datu juga. Tak usah. Dia menegak situ. Betul tak? Tengok. Kalau nafsu gitulah. Dia mari dalam hati kita. Kena? No. Wah, tak kira. Aku nak juga. Tak tahan ni. Cepat. Hal tu daripada nafsu. Kita tahulah, sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah dia tahu apa dalam rumah dia. Dia kata tak pernah pun saya macam tu Ustaz. Maknanya tak ada nafsu lah tu dia kot, melekat kot. Dah. Mesti ada. Dia nak cepat. Tak kira. Tak boleh. Nak. Tak kira lah apa benda pun. Syahwat keinginan tu banyak. Nak ke perempuan, nak ke harta, nak ke pangkat, nak tak kira. Jadi dia keceng itu. Nah, adapun kalau daripada syaitan, khatir syaitaniyah, dia tidak lagu tu. Dia tidak no dia gitu. Dia marilah. Lah. Aku kata panggil lah. Silah. Lah. Buat gini contoh maksiat. Buat gini. Sedap ni. Cuk, dia mari. Kalau kita ikut, barulah dia pun mari tazyin. Mari perhiah kesedapan benda kita nak buat tu. Keberuntungannya, kehebatannya, kesenangannya, dia mari. Tapi kalau kita lawan, astagfirullahalazim. Dia mari hal lain pula. Cuk. Tu berat sangat ko. Hak ni ko. Dia mari pula. Sebab apa? Syaitan ni dia asal apa-apa sahaja maksiat, yang penting kita tu boleh jatuh kufur, baru dia rehat. Ya gitu. Syaitan dia tak akan rehat kalau orang tu buat maksiat biasa-biasa saja. Buat maksiat lepas tu taubat, syaitan berjerit takut dia tu. Dia benci orang buat maksiat lepas tu taubat. Takut. Paling marah sekali. Sebab at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Nabi kata, siapa yang taubat daripada dosa seperti orang tak ada dosa. Tak mengamuk apa syaitan. Dia mengamuk. Sebab tu kalau kita terbuat maksiat, taubat segera. Buat pula. Taubat lah.
Buat pula ustaz. Oh, banyak kali saya hidup, saya akhir buat taubat. Jangan malah ada aku taubat. Pas ni buat pula kat sini. Jangan neraka. Kita sendiri hok nak ke neraka lagu tu. Jangan. Baca dalam kitab Arba'in Nawawiyah, lagu mana hadis seorang hamba tu. Buat maksiat, tobat, buat maksiat, tobat. Sampai bila? Sampai akhir ayat dia. Tak putus dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia percaya rahmat Allah luas. Maka masuk syurga dia. Sebab tu saya kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, wayak kepada hamba aku yang melakukan maksiat, melampaui batas di atas diri mereka, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Apatah lagi kita pergi putus rahmat Allah daripada manusia, tu lagi dahsyat dosa tu. Mu ni neraka dah ni. Jangan. Berat tu. Cakap lagu tu. Puak-puak ni puak-puak neraka belaka ni. Puak ni hak undi ni, hak sokong ni, neraka belaka ni. Jangan main lagu tu, jangan. Doh ustaz, kalau kita undi puak ni dia kalau yang menang, dia jadi KJL, dia buat judi, arak, maksiat gitu. Maksiat ni dosa ni masuk neraka, betul tak? Kayak biasa kita dengar gitu kan? Betul sungguh kan? Memang gitu, lazim gitu. Betul? Kita undi satu orang, dia naik jadi KJL, dia peluluh judi arak tu haram tak? Haram ni berdosa tak? Dosa. Masuk neraka tak kalau dah masuk neraka? Dia pun kata, awak undian ni masuk neraka. Lajunya. Jangan lagu tu. Tak ada orang undi sebab tu. Cuba tanya, ada tak orang Islam? Tak usah tanya orang bukan Islam, orang non muslim, orang muslim yang masih ada iman, adakah dia mengundi sebab tu? Awak undi YB tu sebab apa? Memang dia berjanji kalau dia menang kila arak tepi rumah saya je. 50% dia akan potong. Kata ni. Nombor-nombor ekor berapa? Mudah. Nak masuk rumah saya. Pelacur-pelacur pun free. Boleh diskaun kadang-kadang. Kalau undi sebab tu sungguh memang berdosa. Masuk dalam janji seksa api neraka. Bukan wajib neraka. Ingat baik tu. Beza tu. Masuk dalam janji seksa api neraka dengan wajib neraka, dua perkara yang berbeza tu. Tapi ada orang mengundi sebab tu? Dia tanya. Ada. Saya undi ni sebab dia janji nak hospital kapur saya tak? Ini ni. Ni sebab dia nak bantuan anak saya sekolah tak? Ni sebab dia nak beki besar lagi masjid kapur ni, tak muak dah masjid kecil sangat ni ustaz. Dia janji kalau dia menang masjid besar dia akan buat ni. Ya undi sebab tu. Apa masalah? Dosa tak? Tapi pani dia pergi hak tu dia. Urusan dia. Bukan urusan kita. Gitu ingat dah. Maka jangan kita tu cepat menerakakan orang, jangan. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, hatta seorang muslim yang mati dalam terang-terangan zahir bermaksiat pada Allah, mati di disko, tangan kanan pergi botol arak, mulut buih dengan botol arak, walaiyazubillah, tangan sebelah cocok bintang gitu ni, mati. Apa kita nak hukum? Neraka tu gitu kah? Orang telefon, orang tutup lebah ke, mata mati bawa telefon, masa hidup orang tak telefon. Marilah tu email ada orang mati dalam disko ni. Gila tu email. Gigi tengok IC. Zakaria bin Dolo Islam punya. Mati duk togok arak. Lagu mana? Tayamah dia. Gila pajar kat Cina ni neraka dah ni. Gitu kah? Tu kah? Tu cara gitu. Jangan. Itu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah lagu mana tauhid dia, pegangan dia, akidah dia? Orang ni fi masyiatillah, di dalam kehendak Allah.
Wa in syaa, kalau Allah Taala nak, ghafara lahu, Allah boleh ampun dosa dia. Boleh. Hak Tuhan. Wa in syaa, kalau Allah Taala nak juga, azabahu, Tuhan boleh azab dia. Tak ada masalah. Sebab tu hak mutlak Allah. Tak ada sikit buah hak kita. Ingat baik-baik. Hadis yang sahih, Nabi SAW cerita di dalam Bani Israel, Samaratu akhwani, ada dua orang adik-beradik. Ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Abang dia kaki ibadat, abid kuat ibadat pada Allah, adik dia kaki maksiat. Dan senantiasa abang dia ni bagi nasihat. Bola awak maksiatnya, Tuhan marah ni minum. Wa fi dzati yaumin, pada satu hari, tak tahulah adik dia jadi nak marah hari tu. Dia jawab abang dia nasihat. Jawab mulut dia panggil. Jawab mulut. Sekali adik dia awak tak tahu, awak pekok badok gitu ya. Hari tu nya jawab ke abang dia, khallini ma'allah. Abang dia nasihat jangan buat maksiat. Khallini ma'allah. Hal bu'ista alayya raqiban, adakah mungkin adakah Allah Ta'ala kirim mu ni sebagai penjaga aku, pengawal aku? Macam kita kat sibuk tepi kain orang, jaga tepi kain mu lah. Jawab gitu. Maka abang dia pun naik darah, nak marah. Wallahi, sumpah demi Allah, la tadkhulanna an-nar, pasti Tuhan akan masukkan kamu dalam api neraka. Wala yaghfirallahu laka, dan Allah tidak akan ampun dosa kamu sekali-kali. Tu jangan main-main. Abang dia kata gitu. Lalu Nabi cerita, falamma tawaffahuma, tatkala wafat kedua-duanya, nanti akhirat Allah waffaqa baina yadayhi, Allah akan hitung dua adik-beradik ni. Faqala Allahu minhuma lil 'abid, Allah Taala akan kata kepada abang dia hak kaki ibadat, manil ladzi azinaka an tatali alayya. Man, siapakah? Allazi, orang yang, azinaka, yang mengizinkan engkau, an tatali alayya, mengambil urusan aku sebagai Tuhan. Nak jawab gimana kita? Sudah Tuhan tanya, kerja gapo mula Pak Mat? Kerja dulu driver lori ya Tuhan. Driver lori. Pak, gimana nampak macam Tuhan mula? Sudah. Nak jawab gimana kita? Tak jawab lah. Jawab dia masuk neraka abang dia tu. Tu adalah hadis yang sahih tu. Adik dia masuk syurga, Allah Ta'ala rahmat, masuk syurga. Maka sebab tu kita kena jaga lidah kita, jangan kita bermudah-mudah menerakakan umat Islam. Jangan. Urusan syurga neraka urusan Allah. Lepas tu kalau kita nak bagi ingatan ni, jangan buat maksiat ni, dosa ni, masuk dalam janji seksa. Tuhan janji api neraka akhirat esok. Jangan kecek dulu tu. Jangan gigi tengok orang maksiat, ahli neraka. Ahli neraka tu. Jangan. Jangan buat maksiat ni, Tuhan marah. Dosa. Akhirat esok Tuhan janji neraka. Akhirat esok Tuhan janji. Maka kalau Tuhan nak apa boleh tak? Boleh, tak ada apa-apa hak milik dia. Melainkan dosa syirik. Ni bahaya ni. Maka sebab tu syirik hak paling bahaya sekali ialah syirkul akbar. Syirik yang terbesar. Ada berapa syirik yang terbesar tu? Hamba petik dalam kitab Al-Muqaddimah As-Sanusiyah. Al-Muqaddimat As-Sanusiyah, Muqaddimah karangan Imam Sanusi. Imam Sanusi sebut, wa anwa'u syirki sittatun, bermula bagai-bagai syirik akbar itu ada 6. Mana? Pertama, dia kata syirku istiqlalin. Syirik istiqlal. Mana? Mengiktikadkan bahawasanya Tuhan itu ada dua. Mana? Isbatu ilahaini mustaqillaini, mengisbatkan dua Tuhan yang asing-asing kedua-duanya. Mana contoh? Kasyirkil majusi, seumpama syirik orang-orang majusi, orang-orang penyembah api. Dia ada akidahnya Tuhan ni ada dua. Tuhan api Tuhan baik, nak Tuhan cahaya. Sebab tu hidup sembah api.
Satu lagi Tuhan kegelapan, Tuhan gelap. Nah, hak ni tak ada lah kita orang Islamnya. Nah, memang tak ada lah. Tu. Sebab tak kita nak etika ada dua Tuhan. Nah, kita mestilah tanya ada berapa Tuhan. Tapi hak kita kata Tuhan ni adakah kita faham apa makna satu, tunggal, hak kita kata pada Allah yang kita guna perkataan satu, tunggal, esa tu sesama kita. Sama ke? Awak mari berapa orang? Mari seorang. Ke? Nah, pinjam kereta, maaf kawan ada ni kereta. Ke? Nah, bini demo ada berapa? Ada bini pun ada Tuhan pun nah, apa bini kita pun lepas tu sama dengan Tuhan kat kita makhluk gitu kah? Hak ni lah kalau orang mengaji tauhid jadi lama perbahasa. Sebab aslul ma'rifati at-tamyizu bainal qadimi wal hadisi. Asal bagi kenal ma'rifah itu ialah boleh beza di antara Tuhan dengan makhluk, di antara yang qadim dengan yang hadis, yang sedia kala dengan yang baru. Boleh beza. Kalau tak boleh beza, orang panggil tak kenal. Saya puasa, kita puasa, betul tak? Kau ada berapa kita? Kalau ada banyak senang, letih hari ni. Oh ya, kau sore lagi kita juga. Dia ngajar majlis budiah tu, ngajem jalan berapa sombak ramak jalan dengan hujan lebat, yang letih kawan hari ni. Dia demo. Ada ramai ke? Dak ni. Kita betul tak? Tak banyak. Pak Tuhan juga. Sama kita dengan Tuhan sama hak ni lah orang mengaji ilmu tauhid jadi lama duk uli tu, duk syarah, duk gotel tu. Nah, sebab tu orang kalau mengaji kejap je kalau duk bila kan wujud tidak bakok mukhalafah qiyam bin nafsi hadap berapa minit je. Tapi hak jadi lama tu sebab duk hurai makna. Tuhan ada, kita ada tak? Kita pun ada. Apa tu? Samalah Tuhan ada, kita ada. Serupalah gitu. Tak serupa weh. Ada Tuhan mesti, ada kita terima tiada. Mumkinul wujud. Ada Tuhan wajibal wujud. Mana ada Tuhan tu tak terima tak ada. Tak terima tak ada yang dahulu, tak terima tak ada yang lagi akan, tidak berhubung adanya dengan tiada, tak terima tak ada yang sekarang, tak terima tak ada yang lagi akan. Itu makna ada Allah Ta'ala. Sama ada kita. Ada kita dulunya tak ada. Sekarang ni terima tak nak kata tak ada? Terima. Bahkan ada kita pasti pula berhubung dengan tak ada. Sambil ada ni pun terima nak kata tak ada. Nah, terima tak ada yang sekarang dan terima tak ada yang lagi akan. Tu baru tak sama. Tak sama. Ada Allah, ada kita. Tu kenal tu. Tu baru kenal. Ada Tuhan wajibal wujud. Mana? Ternafi adamus sabiq wa adamul lahiq wa adamul hal wal istiqbal. Ada kita mumkinul wujud. Terima ada, terima tak ada. Sama berat kedua. Bahkan dulunya tak ada. Sekarang ni sekarang ni ada kemudian daripada tak ada. Sambil ada ni pun terima nak kata tak ada yang sekarang dan terima tak ada yang lagi akan. Nah, orang pergi pondok Ambo ni, ustaz ada tak? Ustaz ada. Budak jawab ustaz tak ada. Itu ni. Terima. Dan lagi akan pasti tak ada. Mati. Binasa. Berarti ada kita pasti akan bersambung dengan tiada. Tak sama lah kalau gitu. Duk guna perkataan ada Allah ada tu panggil kenal. Tuhan sedia, kita pun guna tak sedia? Guna tak? Nah, siap sedia siap sedia lah, betul tak? Rumah baru ni rumah sedia dah, rumah sedia lapan nasi ambil dalam puyuk duk nak sedia dah tu, duk nak sedia. Apa? Tuhan sedia. Samalah nasi kita. Sama-sama sedia lah ke? Makna beza. Hak tu duk lama mengaji tauhid tu. Kalau tak mengaji kata apa duk uli lama molek wujud tidam bakok moho. Allah. Orang bila begitu cukup lah. Dah.
Sama juga esa. Tuhan esa, kita esa. Sama tak? Tak sama. Sebab satu kita ni terima berbilang. Mana? Berbilang pada diri kita. Mana berbilang pada diri kita? Ni satu ni, betul satu. Tapi satu kita ni tersusung daripada beberapa juzuk-juzuk yang sangat banyak. Entah dah? Juzuk-juzuk yang sangat banyak. Dia panggil kam muttasil pada zat. Itu. Mana? Tubuh kita ni murakkab, tersusun, bertarkib, bersusun daripada juz'ain wa aksar, daripada 2 juzuk dan terlebih banyak. Maka Allah tidak tersusun daripada beberapa juzuk. Itu tu makna satu juzuk yang halus, makhluk halus lah Tuhan ni. Dah satu juzuk yang tidak boleh dibelah, dikerisik, dikerak pun tidak juga. Kita berhenti sekejap azan dulu dah. Baik. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa la hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata illa Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan ila baik. Jadi bila kita faham kata satu Tuhan, tak terima berbilang pada diri zat dia. Satu kita terima berbilang. Mana? Boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikerisik. Sebab satu kita ni tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk yang sangat banyak.
Maka Tuhan tidak tersusun daripada juzuk-juzuk yang banyak atau satu juzuk yang halus yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisi. Tak juga. Takut duk faham kata, oh, dah tu Tuhan ni kecil halus kot. Nah, kita ni tersusun banyak-banyak ini. Tuhan kecil halus macam zarah tu ke? Tak. Tu. Itu satu. Satu lagi maknanya apa? Yang ni tidak ada zat selain zat Allah yang sama seperti zat Allah, nak cukup dua dengan Allah. Tu tak ada. Tak ada. Kita satu juga. Tapi zat selain daripada zat kita, banyak. Zat seumpama zat kita banyak. Ni. Nah, jemaah-jemaah semua ni, serupa tak dengan saya? Serupa, ada kepala, ada mata, ada. Nah, berjising, berjiring dengan meja, walaupun tidak serupa tapi seumpama. Kita dengan meja serupa? Tak serupa, tapi seumpama mana? Pada pihak berjiring, berjising. Kita dengan lembu tak serupa, tapi seumpama pada pihak berjiring, berjising. Nampak tak? Jadi kita ni tapi zat seperti zat kita, jangan kata dua, banyak. Nah, Tuhan tak ada lola. Apa makna? Yakni tidak ada selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Zat selain zat Allah ada, tapi tak sama dengan zat Allah lah. Tak ada zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah, nak cukup dua. Tak usah 3, 4, 5, nak cukup dua, tak ada. Kalau ada juga, la fasadata. Langit bumi ni tak boleh wujud sejak daripada awal. Itu kena mengaji ilmu tauhid lah. Nah, ulama bahas dalam ayat Quran, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada lagi pada langit dan bumi selain daripada Allah Tuhannya, pasti hancur lebur. Apa makna hancur lebur? Tak boleh ada walau sebesar zarah sejak daripada awal. Nah, sebab paling kurang berbilai Tuhan berapa? 2. Ada kala dia khija sama, ada kalanya dia berkelahi. Berkelahi nampak sangat tak boleh buat, hancur lebur. Nah, hak kerjasama lagu mana Ustaz? Kalau dia saling menolong. Mana? Tuhan A kata saya nak buat langit ni B. Tuhan B kata, boleh buat. Tapi tak orok buat sore. Mari tolong sekali. Nah, dia pun buat langit dengan Tuhan B. Orang panggil atas jalan ta'awun. Ta'awun. Ada ta'awun. Nah, tolong menolong. Maka lemah kedua-dua. Nah, hak menolong pun lemah, yang ditolong pun lemah. Sebab sama pada dakwah ketuhanan. Tu yang mengaji ilmu tauhid gitu. Nah, maka kalau lemah boleh buat ke langit. Jangan kata langit, sebelah sayap nyamuk pun tak boleh buat. Terus kita lemah ke? Nak buat sebelah sayap nyamuk boleh? Tak boleh. Buat juga tu bukan hak original, plastik. Ataupun dia buat makhluk, Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Bermakna bukan Tuhan dua-dua. Apa? Dah. Langit tak berhajat pada Tuhan B. Bumi tak berhajat pada Tuhan A. Sebab bukan dia buat. Siapa buat langit? Tuhan A. Siapa buat bumi? Tuhan B. Bermakna langit tak berhajat pada Tuhan B. Tuhan B bukan Tuhan. Sebab satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti dia tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia. Selain daripada dia semua berhajat, tak boleh lepas dengan dia berlaku. Macam kita sekarang, nak nyawa tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak kelip mata tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak sedawa, nak makan, nak minum, nak kenyang, nak terberok, kau nak ngantuk, nak tidur, nak jenera, nak gapo pun tak boleh lepas dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak wiket tu duk kembur perut gitu tak cakap terang ni. Tu lagu tu Tuhan sendiri kata, bukan bodok rekod dah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Hei nasia, mu semua tu fakir kepada Allah. Fuqara'u ila Allah. Mana? Tak boleh lepas dengan Allah. Tak boleh lepas. Nak ada, nak tak ada, nak tidur, nak bangun, nak menerak, nak berjalan, nak gapo sekalipun tak boleh lepas dengan Tuhan. Tu lagu tu dah. Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lepas sebuah serbi daripadamu. Tuhan tak berajak apa-apa.
Kita semaya ko, kita tak semaya ko, kita taat dia ko, kita deraka maksiat kufur ko, dia tak degih Tuhan tetap Tuhan. Lagu tu tu bukan kata kita duk semaya bang jadi kohogagah koh menelai Tuhan. Dah. Kalau kafir habis licin bumi ni jadi lemah Tuhan. Dah. Tuhan tetap tu Tuhan. Dia nak buat gapo suka dia. Engko dia Tuhan. Fa'alul lima yuri. Dia tak berjemuk kira dengan kita. Nah, tak berjemuk kira dengan kita kalau tak panggil. Kata aku nak buat banjir ni, Sya'alan ni. Lagu mana? Setuju tak penduduk Sya'alan? Oh, kami tak setuju. Akak kata buat demonstrasi. Jangan, kami tak maya dah maju umuriah pas ni kalau buat gini Tuhan. Tuhan pun letih. Tak boleh buat dah ni. Tak boleh. Gitu ke? Tuhan apa lagu tu? Bukan Tuhan. Dia tak ada berjemuk kira dengan kita. Kalau nak buat banjir. Nak gepur bumi. Dia nak turun hujan lebat ke apa, dia buat. Fa'alul lima yuri. Dia buat gapo hak dia nak. Tu Tuhan. Apa tak? Tu lagu tu. Nah, ini supaya kita sebelum nak mentauhidkan secara zauqiyah, tauhid i'tiqadiyah kena betul dulu. Kena betul dulu. Nah, tu. Satu. Syirik. Dia panggil apa syirik tadi? Syirkul istiqlal. Menyekutukan Allah dengan mengiktikadkan Tuhan ni ada 2, 3, 4. Satu. Ni orang panggil syirik asal bagi fuak majusi. Yang keduanya syirkut tab'idin. Syirik tab'id dia panggil. Apa syirik tab'id? Yakni mengiktikadkan dalam hati dia tarkibul ilahi min alihatin. Satu Tuhan itu tersusun daripada beberapa Tuhan-Tuhan yang lain. Ini kasyirkin Nasara, seperti syirik puak-puak Kristian. Tuhan ni asalnya 1, 3, tapi dia 4, 1 jadi se. Dah. Lama duduk sampai satu masa cabut ilmu Tuhan tu. Cabut, jatuh ke bumi, jadilah Isa. Tu dia panggil syirik Kristian. Mengiktikadkan apa? Tuhan ni boleh berpecah-pecah sifat dia, boleh cabut bercerai tangga daripada zat dia. Itu satu. 2. Yang ketiganya syirkut takrib. Syirik takrib. Apa syirik takrib? Wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ilallahi zulfa. Dia ibadat kepada selain daripada Allah. Dia sembah batu patung. Niatnya apa? Supaya patung inilah memperdekatkan diri dia kepada Allah. Siapa ni? Syirik siapa ni? Kasyirki mutaqaddimil jahiliyati. Inilah syirik yang terdahulu daripada puak-puak jahiliyah. Siapa tadi? Iaitu umat Nabi Nuh, kaum yang pertama yang menyembah berhala. Jadi dia kata, kami tak sembah patung. Kami hanya menjadikan patung ni sebagai satu perantaraan yang mampu menghampirkan diri kami kepada Allah. Tu kata. Padahal dia beribadat dah, sujud depan patung dah. Tu. Berapa dah tu? Berapa dah? 3. Kemudian yang keempatnya syirkut taklidi. Syirik taklid. Mana syirik taklid? Ibadatu ghairillahi ta'ala, menyembah selain daripada Allah Ta'ala taba'an lil ghairi. Kerana mengikut orang lain. Tupak turut pada orang lain. Ni siapa ni? Contoh, kasyirki mutaakhiril jahiliyati, seperti puak-puak syirik yang mutaakhir di kalangan puak jahiliyah. Bila tanya bapa muda semua berhala ni, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami duk tengok tok nenek kami, ginilah cara ibadat dia. Jadi kami ikut tok nenek kami lah. Tu. Jadi dia ni dia duk sembah berhala tu bukannya ada ilmu pengetahuan berapa. Kenapa? Tu tok nenek. Ni. Maka sebab tu dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, ulama sampai ikhtilaf tentang
iman orang yang taklid ni sah atau tidak sah? Siapa tahap tu? Sah ke tak sah? Lagu mana iman orang taklid? Orang tanya, "Hei, Tuhan ada tak?" Ada. Kalau Tuhan tak ada, mu terima tak? Tak terima. Dalil mana dalil? Dalil apa? Ustaz mengajar di masjid semua cerita Tuhan ada. Ya kira ustaz. Ya kira ustaz. Ni taklid ni panggil. Orang lagu ni yakin tu. Aku tembokmu, tembok pun Tuhan ada. Aku sanggup mati. Tak tu. Putu, jazam. Tapi kerana tak ada dalil, ulama sebahagian kata tak sah iman. Masih kafir. Nyanyi tu. Artinya takhallada finnar, kekal api neraka. Wal a'yadzu billahi min zalik. Walaupun qaul tu dhaif, tetapi Imam Sanusi memperjalani di atas pendapat tu dalam kitab Syarah Kubra bagi Imam Sanusi. Siapa tak tu? Sebab apa? Sehingga tutup guru pondok kita pun kadang-kadang ekstrimnya tok guru ni. Bukan ekstrim, ekstrim dia ni. Apa? Siapa tak mengaji tauhid? Kafir. Terkejut banyak gitu, kafir tu. Kau tu dhaif. Tapi tok guru kita guna untuk berpetua tu. Sebab saddul ba, menutup pintu kemalasan umat daripada mengaji ilmu tauhid. Takut umat ni malah ngaji walaupun dhaif. Pendapat yang rajih, iman orang lagu tu sah dah, akidah dia sahihah. Tetapi asin, mukmin asin, mukmin yang berdosa, in kanat ahliyatun nazari, kalau dia tu ahli belajar tapi dia tak mahu belajar. Dia ahli belajar maknanya orang tanya 2 tambah 2 apa? Pak. Boleh ngaji tu, ada akal tu. Wa in kana kalau dia tu kalau dia tu bukan ahliyatun nazar, mana dia bukan dia ahli untuk belajar, maka mukmin ghairu asim, dia orang mukmin tak berdosa. Mana bukan ahli belajar. Orang tanya 2 tambah 2 apa? Dia tanya balik, 2 tu apa? Sudah. 2 pun tak tahu apa. Jangan kata 2 tambah 2. Maka dia bukan ahli belajar. Dia tu mukmin dah dan tak berdosa. Kalau dia ahli belajar tapi dia tak mengaji, berdosa. Ni qaul yang rajih. Imam Sanusi kata syana'a hadzal qaul, keji qaul tu. Imam Sanusi kata keji qaul tu. Sebab apa? Sebab fathul bab, membuka pintu kemalasan umat daripada mengaji tauhid. Tak apa dah, taklid pun tak apa. Email awak sedap ayah ngaji lagi. Kosong masjid. Setara kerah gini pun ramai mana yang mengaji tauhid. Tu. Jadi kalau tauhid fardu ain kita tak lepas, bagaimana kita nak bicara tentang tauhid yang fardu kifayah? Mana? Yang ni tauhid zauqiyah tadi. Yang berusaha dalam diri dia tu mujahadah, menghilangkan sifat ananiyah, keakuan diri, sehingga bila dia beribadat pada Allah, apa sahaja ibadat, semaya kau, puasa kau, sedekah kau, zakat kau, mengajar kau, mengaji, apa sahaja aktiviti hidup dia tak rasa dia yang mengerjakan, hakikatnya Allah yang mengerjakan perbuatan dia. Dia tak rasa dia yang qiyam, Allah yang mengqiyam. Tak rasa dia yang rokok, Allah yang merokokkan. Tak rasa dia yang membaca, Allah yang menjadikan dia boleh membaca. Dan tak rasa dia yang sujud, Allah yang menyujud. Tu tinggi tu. Tak dapat hak tinggi ni kalau tak dapat hak rendah. Nak dapat hak tinggi, hak rendah tak larat, tak leh. Dia kena naik ikut anak tangga. Tu dah. Ni orang panggil syirik fuak-fuak mutaakhirin jahiliyah. Jadi dia tu sembah berhala sebab apa? Tak tahu sebab apa. Tok nenek kami sembah, kami sembah. Gitu. Hak tadi mutaqaddimin jahiliyah, kenapa awak sembah berhala? Kami bukan mengiktikadkan berhala ni Tuhan. Kami sujud, kami semaya, kami cium berhala ni, kami buat apa-apa korban nazar kepada berhala ni, kami iktikad berhala ni lah yang boleh menghampirkan kami kepada Allah. Itu mutaqaddimin jahiliyah. Siapa? Iaitu fuak-fuak umat Nabi Nuh alaihi salam. Kemudiannya yang keberapa dah tu? Yang kelima, yang keenam.
yang keenam yang terakhir dah. 5 belum. Kita boleh hak ni pun tak apa dah. Nah. 1 syirkul istiqlal, 2 syirkut tabai, 3 syirkut takrib. Nah, 4 syirkut taklid. 5. Nah, yang kelima. Yang kelima syirkul asbab dia panggil. Tu. Hak ni hak banyak. Hak ni kita banyak. Syirkul asbab. Apa syirkul asbab? Kata Imam Sanusi, wa huwa isnadut ta'thir lil asbabil adiyati. Mensandarkan yang berbuat sesuatu perkara tu kepada sebab yang adi. Contoh dia i'tikad ni, tengok dalam masjid ni, dia i'tikad yang menyejuk ialah aircon yang menjadikan sejuk. Nah, memberi angin ialah kipah. Gapo lagi? Ikutlah. Yang memberi kenyang ialah nasi. Yang menyembuhkan ialah Panadol, obat. Ya tu. Jalan tu. Hak ni syirkul akbar ni. Jaga-jaga ni. Bukan syirik khafi hak dalam tasawuf tu, bukan. Bukan riya, ujub, sum'ah, takkan bukan. Hak ni syirkul akbar. Nah. Mati dalam hal i'tikad ni, walaupun Islam zahir ijra'ul ahkam Islamiyah, tanah di perkuburan Islam, tapi hakikatnya musyrik, syirik. Sebab apa? Sebab dia mengiktikadkan at-ta'thir ghairullah. Sedangkan kita wajib i'tikad wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia melainkan hanya untuk Allah, satu-satunya Tuhan yang maha tinggi pangkatnya. Itu lah yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Itu. Tiba-tiba dak dia makan nasi, sedawa, mulut kata alhamdulillah, hati nasi memberi kenyang. Dia demam, sakit kepala, telan Panadol. Nah, cabut cah nyakit, segar sihat. Siapa yang memberi sihat? Panadol ni yang bagi sihat. Panas, buka aircon, sejuk. Siapa yang beri sejuk? Hakikat aircon bagi sejuk. Cuba tutup aircon, tak sejuk kan? Dia menyandarkan at-ta'thir mu'athir siapa? Selain daripada Allah, ghairullah. Ini bahaya ni. Ini kasyirkil falasifati, seperti syirik puak falasifah, wat tabai'iyyin, dan puak mazhab tabi'iyah, satu mazhab puak falasifah. Wa man tabi'ahum, dan mereka yang mengikut akan puak falasifah, falsafah dan tabai'iyyin. Nah, itu yang ke 5. Dan hak ni banyak berlaku kepada kita orang-orang yang kurang mengerti ilmu tauhid. Nak tahu tak tahu, cuba buat teka. Terima tak pada akal orang makan nasi 10 pinggir dah, tapi lapar lagi. Jawab mana? Mana terima Ustaz, 2 pinggir pun kenyang dah. Nak start dah tu. Apa? 2 pinggir pun kenyang dah ya. Tak ke 10 pinggir tak kenyang-kenyang lagi. Apa perut apa tu? Sudahlah. Nah, apa tak terima? Dia tak nak jawab dah. Sebab dia tahu dah tu. Sebab nasi beri kenyang. Sudah kafir lah aku. Sudahlah. Nah. Sepatutnya terima tak? Terima pada akal. Sebab apa terima? Sebab yang memberi kenyang Allah. Mutlak lah air laut sampai kering pun, kalau Tuhan tak bagi hilang dahaga, tak hilang dahaga tu. Nampak dah? Cuma kita hilang dahaga dengan sebab kita minum air. Allah menjadikan hilang dahaga di sisi sabab musabab kita minum air pada adat sah menyalahi. Kena itu. Allah jadikan sejuk di sisi kita pasang aircon sebab musababnya pada adat sah menyalahi. Artinya pada adat sah menyalahi apa mana? Allah Maha Kuasa nak menjadikan musabab tanpa sebab. Boleh? Sejuk tanpa aircon. Boleh tak? Boleh. Geting Highland siapa pasal aircon? Tak cerdik benar lepas aircon. Tak ada ni. Baz elektrik. Tak ada? Allah Ta'ala boleh bagi kenyang tanpa nasi. Boleh? Musabab tanpa sebab. Boleh? Boleh. Allah Maha Kuasa.
Gitu dah. Tu kena betul tu pegangan kita tu. Hari-hari kena gitu. Baru kita mengatik tu betul. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Allah sa Tuhan. Allah sa yang berhak disembah. Allah sa lah fa'ilul mukhtar. Allah sa lah yang menghidup, yang memati, yang menjadi, yang membinasa, yang mengangkat, yang menjatuh, yang memberi, yang menegah, yang memulia, yang menghina. Ya. Dia sa. Tak ada orang lain. Itu dah. Itu. Yang terakhir. Terakhir. Sabar. Terakhir ni. Sabar. Sikit je. Bukan somo-somo nanti ni. Ada lebih 29, 30 hari bulan 31 baru dia mau jemput kita mari sini. Yang terakhir dia panggil syirkul aghradi, dia panggil. Itu dah. Syirkul aghradi. Hak ni lah syirkul asghar dia panggil tadi. Syirkul aghradi. Mana syirkul aghradi? Al-amalu li ghairillahi ta'ala. Kita beramal ibadat, semaya, puasa, zakat, haji, fitrah, tujuannya bukan kerana Allah, li ghairillah, li ghairi imtithali amrillah. Niat kita ibadat tadi tu kepada yang lain daripada menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Apa tujuan kita semaya? Supaya orang kata kita ni abid, supaya kita ni dikatakan orang soleh. Pasal apa kita sedekah, kita derma, kita berwakaf? Supaya orang kata kita dermawan, kita murah hati. Sebab itu hak ni dia panggil bukan syirik akbar. Jadi anwa'u syirki yang 6 tu 5-nya akbar, 1-nya asghar. Gitu dah. 5-nya akbar, 1-nya asghar. Jadi syirik yang terakhir ni perbahasannya di dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf. Dan dia bukanlah membahayakan akidah mula daripada awal, tidak. Tetapi kalau kita tidak lawan dia, tak lawan, kita pego. Pego takabur, sum'ah, ujub, riak ke apa, kita pego, kita belo. Istilah kata belo, didik. Tak ada langsung nak lawan, nak bantras, nak takhalli buat. Merbahayanya bimbang takut kufur. Tu bimbang takut kufur. Maka sebab tu kata Imam Abul Hasan Syazuli, dia kata kan, faman lam yataghalghal fi ilmina, barang siapa yang tidak bersibuk-sibuk di dalam ilmu kami. Ilmu kami sini iaitu ilmu tasawuf, ilmu ma'asyirah sufiyin, ahli-ahli sufi. Yukhafu alaihim bisu'il khatimati, ditakuti di atas mereka itu dengan buruk kematiannya. Apa? Duk pera riak, ujub, sum'ah, takabur, akhirnya benda tu kuat. Siapa ketua takabur? Siapa ketua rasa hina orang tu, dia lebih baik, masuk dalam kedai makan, kalau orang lambat mari ambil order dia mengamuk. Ada ke tu lagu tu? Bukan tak ada, betul tak? Tapi tak sedut mu ni ni. Biar. Berat dah tu. Tak boleh nak ubah dah tua dah, umur 70 dah, duk pera lagi. Maka sebab tu tak ada istilah lambat untuk kita mujahadah kikih buai hak tak baik. Tapi bila dah semakin lama, semakin tua, semakin kena struggle kuat untuk kita lawan. Sebab tu sebelum umur 40 semula-mulanya lawan dah. Kalau jenis ada pongoh, backing, tak tekuk, sebelum 40 tu kena korek dah. Sebab bila masuk 40 dia sudah sebati. Dia sudah sebati, payah. Bukan tak boleh, payah nak buat. Bimbang pakai duk dengan gitu sampai ketua. Nya beci korek sampai ketua. Sebab apa? Sebab ada sifat-sifat mazmumah dalam diri seorang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni tentang tauhid, tauhid dari segi i'tiqad, pegangan kita, dan tauhid dari segi zauqiyah belum lagi kita syarah. Yang ni tauhid dari segi zauqiyah tu hak tasawuf tadi tu, sehingga seseorang sufi tadi tu, seorang arif billah, dia tidak memandang sesuatu melainkan
dia akan syuhud di batin hatinya, Allah yang memperbuat. Ma ra'aitu syai'an, tidaklah mata kepalaku melihat sesuatu, ma ra'atu basar, illa wa ra'aitullaha fihi ma'ahu qablahu ba'da. Melainkan mata hatiku mensyuhud, menyaksi Allah padanya, sebelumnya, sertanya, selepasnya. Apa? Allah yang menjadikan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mematikan, Allah. Tauhid ni, tauhid orang tasawuf ni, zauqiyah ni, kembali kepada tauhid dari segi lurah bahasa kita sebut di awal-awal tadi. Mana? Al-ilmu bi anna syai', bi anna syai'a wahidun. Mengetahui dengan bahawasanya segala sesuatu ni satu saja tukang yang membuatnya. Tuk dalamnya walau bagai-bagai yang berlaku ni siapa tuk dalamnya? Allah, hakikat. Hakikat. Nah, maka ketika tu radina billahi rabban, aku puas hati Allah Tuhan aku. Tu payah tu nak tulis situ tu. Dia naik sabar, redha, taslim. Senyum semuanya. Orang puji pun dia senyum, orang maki pun dia senyum. Orang wimah pun dia senyum, orang witai pun dia senyum. Sama apa? Dah mata kepala dia je tengok makhluk. Hatinya syuhud Allah. Allah tu siapa? Kekasih dia. Itu mau nak marah apa? Tak ada marah dia. Sebab tu orang wali tu hakikatnya tak ada marah. Tak ada marah, siapa tak ada marah. Nah, pemurah dan tidak pemarah. Itu kan kata Imam Kushairi. Imam Kushairi kata dalam kitab Risalah Kushairiyah, wali ni tak ada alamat, tak ada tanda. Di mana tanda wali? Serban. Abu Lahab, Abu Jahal mula pakai serban. Janggut. Bukan dia. Situ jubah. Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubah. Janggut. Kambing pun janggut. Wali lebih pada kita kalau gitu. Nah, duk mana alamat wali? Tak ada. Sebab tu tak boleh kenal wali. Sekurang-kurang nak dikatakan alamat yang zahir nyata dua. Mana? Pemurah dan tidak pemarah. Kita pemarah dan tidak pemurah. Tu balik ke kita. RM1 ya derma tapi saat ni minta dah mu mari pula. Marah lalu mungkin yang RM1 RM1 je, RM1 je, tapi marah tu pun RM1 duit kau orang. Tu kita ambo lah wali dah, pemurah dan tidak pemarah. Payah. Nah, kita orang puji luah lubang hidung, ngak suka luah habis kalau lubang ada apa. Lah ada sum'ah wujud dalam diri tu. Nah, kalau orang maki marah bukan kepala kita. Sedap teh. Selalu sebab mata hati kita tu tak terbuka menyaksi Allah. Itu kan. Nah, gitulah. Tertutup menyaksi perbuatan Allah. Tak ada syuhud wahdah fil kasrah, syuhud kasrah fil wahdah. Nah, tapi nak siapa hak situ? Tauhid hak fardu ain tu wajib kena betul. Sebab bimbangnya takut tersesat. Ramai hak sesat ngaji hak tauhid zauqiyah tadi. Nah, ramai duk kaca ilmu hakikat kedai kopi. Aku ialah aku, dia ialah dia. Aku ialah dia, dia ialah aku. Martabak 7, martabak 20 lah, macam-macam martabak. Orang akak air teh obenya lewat marah. Oi, letak lama dah ada ni. Mana tak air lagi? Tu bukan tauhid tu lagu tu. Buah saja kok mulut tu dak ni. Tu lagu tu. Jadi ilmu hakikat tauhid zauqiyah tu bukan ilmu untuk dibicara, tetapi sesuatu ilmu yang diwarisi dengan sebab dia amal ilmu yang dia mengaji. Nah, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia mengaji. Dia mengaji ilmu tauhid sifat 20 je. Tapi mengaji betul. Iktikadnya betul. Lalu dia beramal dengan betul. Ikut rukun syarat dalam fiqh mengaji biasa, jauhi perkara yang membatal, meliputi adab dan sebagainya. Maka hak tu warathahullahu ilma ma lam. Allah pusakakan ilmu yang dia tak tahu. Tu. Dia panggil ilmu zauqi, ilmu kecak. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tak kecak, dia tak tahu. Siapa yang kecak pun dia tak tahu nak bagi tahu lagu mana kau orang apa dia kecak, dia rasa. Boleh? Kita nak rayak kau orang durian ni manisnya seumpama gula berapa kilo, boleh? Tak boleh. Itulah orang panggil mengaji sampai bodoh.
Orang ngaji nak cerdik lah kau kata ni. Ha ni dak. Ngaji siapa bodoh kata ni. Ngaji nak faham reti amal bodoh pula, tak reti pula tak ayat kau ke. Ha rasa amal tu rasa merasai bodoh pula tak reti. Lagu mana? Tak reti nak ayat. Macam mana? Tidak semacam. Bagaimana? Tak sebagai. Lagu mana? Tak selagu. Lepas tu mu sendiri kena lalu juga. Baru mu kecap. Lagu tu. Kalau tak reti mana bodoh. Ngaji siapa bodoh tu panggil. Ngaji siapa bodoh. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni dapat manfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.